Tengok je lah. Aurat dada dia ni bukan aurat, tapi kita kena tutup juga aurat dia. Walaupun bukan aurat, kena tutup juga. Kalau tak tutup, jadi dua musibah. Musibah pertama, orang akan nampak aib dia. Oh, macam tu rupa dia kan. Berdosa kita sebab biarkan aib dia terbuka. Musibah kedua, jadi fitnah pada tukang mandi. Ustaz, kenapa lama-lama situ? Jadi tutuplah. Macam mana jenazah perempuan, jangan buka. Saya pernah mandikan jenazah pondan ya. Tahulah experience dia kan. Jadi benda tu biasalah. Tak adalah macam cerita Mastika, Bolondi ke apa, tak ada. Biasa je. Cuma kita rasa macam segan jugalah kan. Itu je lah. Baik, nak mandikan jenazah ni, kita mandikan mula daripada kepala. Boleh tak daripada kaki? Boleh. Daripada tengah pun boleh, daripada belakang boleh saja nak tembak kan. Tapi afdalnya belah atas. Okey. Niat sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Itu saja. Ni orientation ni kena macam ni ke boleh sembarangan? Baik kiblat sana. Tak kisah mana-mana kiblat. Cuma kedudukan tukang mandi tu mesti sebelah kiri mayat. Sebab dia senang nak cebok guna tangki. Kalau tidak terkial-kial. Okey. Baik. Kita mandi daripada kepala, lalukan air semua sampai tangan dia ni. Tak payah lalu cucilah kuku dia, tangan dia semua sini kan. Sempat dia mengundi dulu kan. Tak menang ke tidak calon dia tu kan. Mandi semua sampai kaki. Belah atas kita dah ratakan air. Tak payah lama sangat, dalam seminit dua je ratakan air. Kemudian bagi waris dia. Nak ambil, gosok perlahan ya. Gosok perlahan. Buat. Baik, tukang mandi utama dia kena cebok mayat. Okey, balut tangan dia dengan kain putih. Buka kaki dia sikit. Jangan risau, tak buat betul-betul bang. Don't try this at home. Ambil air sabun sikit. Lalukan air dekat bahagian dia. Okey, gosok-gosok, gosok-gosok. Kita pun istinja dia. Lalukan. Kenapa guna kain putih? Sebab senang nampak kau ada najis ke apa kau. Jangan buang air kain ni. Cuci kain ni. Okay, guna kain yang sama. Ambil sabun, gosok balik. Sampailah confirm tak ada. Okay, kita cuba urut perut dia. Urut perut dia perlahan. Tengok ada najis ke tidak. Okay, kita bersihkan. Tak payah dalam sangat, cukup kita dapat luar saja. Okay, kemudian nak confirm lagi tak ada najis, kita tegakkan sikit badan dia, biar dia baring sikit. Jangan dudukkan dia, sikit je. Bagi push kat perut dia ni, keluar. Tengok ada najis lagi tak? Oh, ada sikit lagi. Bersihkan lagi sehinggalah habis. Sekiranya najis tu tak henti-henti keluar, dah 10 minit ni tak habis-habis ni, maknanya dia ada masalah bahagian usus. Apa nak buat? Ambil kapas, gumpal kapas, sumbat kapas. Sumbat banyak tak apa, sehingga dah padat. Bersihkan bahagian lubul dia tu, tutup kaki dia balik, settle. Bersihkan kemaluan daripada semua, settle. Persoalan, boleh tak tukang mandi mayat tengok aurat dia? Tengok aurat mayat boleh tak? Boleh ya? Boleh. Tukar sikit soalan. Tak boleh je. Soalan dia, boleh tak tok mudim yang sunatkan orang tu tengok aurat orang? Kena tengok lah. Hukumnya haram. Tak boleh. Walaupun dia title tok mudim, tak boleh suka hati tengok aurat orang. Kau dah sunat ke belum? Tengok. Tak boleh lah. Tapi time sunat kena tengok. Tak tengok berangkat ke hospital sayang. Jadi fokus saya kat sini ialah boleh tengok pada waktunya jika ada keperluan. Tak boleh tengok jika tak ada keperluan. Ni kita nak mandi mayat ni, tukang mandi boleh tengok tak? Boleh. Kot ada najis ke apa? Oh, ada sikit lagi ni. Boleh. Datang kawan lain, mana tengok jap. Itu haram. Sebab dia tak ada hak untuk tengok. Kena faham Bukan semua orang boleh tengok. Orang yang nak tengok untuk bersihkan tu je boleh. Alright. Dah bersih dah semua. Okey, bilas balik air tadi. Mana pipe tadi? Okey. Bersihkan balik air semua sampai bawah, clear bahagian depan. Sekarang kita nak mengiring pula. Okey, mengiring macam mana? Katakanlah nak mengiring sebelah kiri ni. Okey. Caranya ialah
kita lebihkan kain sebelah sana, jangan sampai aurat belakang dia nampak. Luruskan tangan dia, pegang tangan kanan dia. Okey, yang orang sebelah sana tolong tolak, maka kita pun ngiringkan dia. Okey, betul kan kepala dia tu? Letak kat bawah ni. Bagi saya sikit. Okey, dia jangan nampak aurat belakang dia. Kita kena tutup. Okey. Kemudian ambillah. Masih hilang je pipe ni. Mayat ambil. Okey, lalukan air kat belakang ni sampai bawah, ratakan air. Kita ambil sabun, kita gosok. Sekiranya ada luka, backsole saya kata dia melecet, jangan gosok, takut luka. Ambil air sabun, perah saja atas luka tadi. Okey. Kemudian kita pun bilas balik air sabun tadi. Air sabun jatuh ke bawah, tolak air tadi, air sabun tu, clearkan dia. Okey, dah confirm semua dah selesai, baru baringkan dia balik. Okey, baring balik. Okey, kain kat sebelah sini pula tarik, luruskan tangan kanan ke sana, tangan kiri kita ngiringkan pula sebelah sana. Okey, pusing. Senang uruskan mayat hidup. Kita bagi arahan saja. Okey, ratakan air macam tadi ke bawah. Kita pun sabunkan dia, bilas balik. Sekiranya mayat ni mayat yang berulat, mayat reput, macam mana nak buat ni? Kan, ulat banyak kat badan ni. Maka lalukan air sahaja, sabun tu kita perah saja. Tak payah kita gosok. Perah saja sebab kulit dia dah reput. Kemudian bilas air. Mana-mana ulat-ulat yang jatuh, biarkan. Mana-mana ulat yang masih ada kat badan mayat pun, biarkan. Tak payah kita kejar seko-seko, tarik. Tak payah. Kulit dia, rambut dia kalau jatuh bercicir, ambil, bersihkan, letak tepi dulu. Waktu kafan mayat, letakkan kulit dia, rambut dia kat tepi dia, kari kafan, balut sekali. Kalau dalam jumlah banyak lah. Tapi kalau setakat selai 2 rambut tu tak payahlah. Tu selai rambut tu tarik masuk lubang dah kan. Tu biarlah, dimaafkanlah setakat kecil selai 2. Tapi kalau segumpal, ambil. Okey. Baik, dah clear sebelah sini. Biasanya waktu kita mengiring ni, air akan keluar ikut hidung dan mulut. Jangan sekali-kali masukkan air kat hidung dia. Jangan. Lalu kat tepi dia. Kita korek sikit. Kita lalukan air kat tepi ni, korek sikit guna kain. Kahak ni kita bersihkan mulut dia. Bersihkan, keluarkan air semua. Okey, dah clear, bersih, lap. Kemudian kita pun baringkan dia. Dah selesai mandi mayat. Tu je. Sifir dia mudah je. Ratakan air, sabun, bilas. Pusing, rata air, sabun, bilas. Pusing, rata air, sabun, bilas. Selesai. Itu saja. Kemudian buatlah sunat wuduk. Wuduk tu nak buat sebelum kita guna air 9 ke, selepas ke, tak ada masalah. Bila-bila boleh. Okey. Wuduk macam mana? Sahaja aku mewudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Buat setakat yang mampulah. Takkan kita nak buat yang sunat. Macam mana nak kumuh? Tak boleh. Jadi kita buat sekadar mampu je. Muka dia, tangan kanan, tangan kiri, ambil kepala dia sapu, kat telinga kanan, telinga kiri, kaki kanan, kaki kiri, kita gosok. Siap. Kemudian ambil air 9 tadi. Ambil air 9 tadi. Okey, perlahan kita tadah tangan, jirus ke atas badan dia. Tak ada bacaan khusus. Bolehlah selawat Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Time ni panggil waris-waris dia. Mana anak-anak dia tadi, isteri dia tadi, panggil masuk. Okey, bagi. Okey, perlahan ya. Bang, ambil dulu. Dia lupa dia berlakon. Kira-kirahan. Bayangkan. Okey. Alright, bagi kat waris lain sehinggalah air tu dah habis. Dah habis bang, ambil ni. Okey. Di hujung tu nanti akan keluar serbuk-serbuk. Lebih tu. Bolehlah kita ambil air pipe, bilas je lah. Tak ada masalah. Ya. Okey, dah selesai. Sekarang ni kita nak lapkan badan dia. Okey, ambil kain towel. Ni kain batik ni basah dah. Kita ambil kain towel, letakkan di atas badan dia, tutup aurat dia. Okey, tarik kain tu perlahan. Jangan bagi nampak aurat dia. Tarik. Okey. Yang ni pun kita letak tepi. Okey, letak tepi.
ataupun lap dia. Lap lah, lap. Jangan selak kain ni. Okey, guna 2-3 helai ke towel pun tak apa. Tapi kalau ada selai, ni kaedah dia. Okey, ambil kain batik yang baru. Ambil selai lagi kain batik. Kita sediakan selai aja, minta waris selai lagi kain. Tutup atas badan mayat. Okey, baru tarik keluar towel tadi. Yang penting aurat dia jaga. Okey. Kemudian lap badan dia, lap rambut dia kering-kering semua. Kita nak mengiringkan dia, nak lap belakang dia pula. Kaedah sama, lebihkan kain sana, pusingkan dia ke sini, lap belakang dia. Nak lap ni setakat kadar sapu-sapu gitu. Jangan kita buat macam kita lap keluar bilik air. Kasar. Ataupun jangan kita buat kulit dia tu macam basuh kain. Tak boleh. Perlahan-lahan kita lap. Dia lantai ni basah ni, lap juga. Guna kain sama pun tak apa sebab dia dah bersih. Kalau ada kain lain, guna kain lain. Okey, dah bersih dah. Okey, baringkan dia balik. Kaedah yang sama juga, nak mengiring sana. Okey. Lap belakang dia semua sampai kering. Biasanya air akan mengalir daripada hidung dengan mulut dia lagi. Kadang-kadang bercampur dengan kotoran, darah ke apa ke. Kaedah yang sama juga, ambil paip, lalukan air, bersihkan. Dah clear semua, ambil kapas, sumbat ke hidung dia. Sumbat ke hidung dia. Sebelum kita baringkan dia, ambil kain kemban tadi, bawah tu. Okey. Kain kemban 1.5 meter tadi, kita bukakan dia. Okey. Kita gulung separuh. Okey. Gulung separuh, letakkan di antara leher dia sehingga kaki dia. Letakkan kat belakang dia separuh. Okey, kemudian baringkan dia. Alright, kemudian kita ngiringkan di sini. Orang sebelah sana keluarkan kain. Ambil kain ni, keluarkan. Keluarkan, boleh tak? Keluarkan kain tu. Maka mayat akan berada di atas kain. Maka untuk jenazah perempuan pun sesuai guna kaedah ni, sebab aurat atas dah tutup. Biasanya waktu mandi orang perempuan ada, tapi nak alih ke tempat kafan, dia tak mampu nak angkat. Kena panggil orang lelaki. Mana waris, tak ada waris pula, panggil orang surau mari. Jadi takkan nak sentuh badan dia. Pegang kain ni. Boleh? Cuba mai dalam 4 orang. Tolong angkat. Mai. Kita tolong angkat ni. Mai tolong angkat. Tapi. Okey, adik tapi kita nak angkat sana. Mai. Nah, ambil dia. Alright, kita angkat ya. Diam. Okey, sapuk kepala dia. Sapuk kepala dia. Okey, sapuk kaki dia. Semua orang yang gulung sikit. Up. Okey, letak kat tepi. Tepi sikit. Alright, letak sini dulu. Kejap letak. Kejap Baca. Alright. Okey, kita buka ni dulu. Okey, puaskan. Okey, bertukar sini pula. Okey. Sekarang ni okey, kita angkat balik mayat tu, letak kat sini. Angkat. Nak ramai. Saput bahagian kepala dia. Perlu tengah lagi. Seorang lagi. Tengah. Okey, kepala dia saput. Kepala dia. Ampu kepala dia. Okey, angkat. Alright. Letak kat sini. Kepala dia sini. Alright, bawa sikit. Baiklah kau ingat. Okey, bawa sikit lagi bawah. Sikit je. Okey. Tepikan kapas tu, tak apa. Alright. Okey. Okey. Sekarang ni saya nak bagi gambaran daripada tempat mandi ke kafan. Sebab tu kalau surau ni tiba-tiba nak buat tempat mandi ke, saya cadangkan, ni pun banyak tempat luas ni, buat lurus. Jangan sebelah-sebelah. Sebab kalau sebelah-sebelah, dia nak mengalihkan tempat kafan ke tempat mandi, orang yang tengah-tengah ni nanya, macam mana nak alihkan? Dia kena panjat pula tempat kafan tu. Nampak sebelah situ. Kalau manjang, dia straight ke depan. Okey. Macam apa nama masa saya uruskan jenazah arwah Abang Boceh. Tempat masjid tu sebelah-sebelah mandi kafan. Jadi arwah tu badan dah besar. Jadi kita nak angkat, nak mengalihkan sini, terpaksa panjat kain kafan tu, pijak kain kafan tu. Jadi tak cantik lah kan. Jadi lebih baik kita buat lurus macam ni. Okey.
Kain ni pula saya dah buat dah kajian saya sendirilah. Badan dia walaupun 200 kilo sekalipun, kain ni tak akan terkoyak. Kalau kita guna kat atas tadi, gulung, angkat dengan syarat dekat. Kalau mandi kat sana, bawa kafan kat sini, sampai jalan koyak dah, gabak kan. Dalam tempoh yang sekejap boleh kan. Kita buat syarat. Okey, bila dah mentas sini, kalau jenazah ni perempuan ke lelaki ke jantina lain, semua keluar. Okey, kita kiamkan tangan dia. Okey, kiam betul. Alright. Kita kafankan dia, kembankan dia. Mula daripada kiri. Okey, tarik tu. Kain tutup kiri dan kanan. Baru kita tarik kain tadi yang tutup tadi, kain batik. Tarik keluar kain kemban tadi. Kain batik tadi. Kain kemban yang kita buat tadi tu biarkan. Okey. Dia akan tutup badan dia. Maknanya sekarang ni hanya kain ni je lah yang tutup aurat dia. Kalau kita nak pakaikan pampers ke, kalau nak pakai cawat ke, masih terbuat mandi tadi. Itu terpulang lah nak buat ke tidak. Kalau tak buat pun tak apa. Okey, kiri kanan dah 2 lapis. 1, 2. Saya nak buat 11 lapis ni. Okey, kemudian kita ambil kapas. Kapas kita akan bentangkan daripada sini, tarik sampai ke sini. Okey, buat lagi kapas. Saya akan buat sampai kaki tutup. Sekarang tak buat sebab kesian dia panas nanti. Action je lah. Ya. Buat gambaran, kita tutup habis. Di atas kapas ni nak tabur sekali lagi kain daripada cedana ke kawarus ke, terpulang. Okey, dah siap. Kemudian ambil kain baju tadi. Okey, buka ni dulu. Keluarkan mata ni. Okey, masukkan. Sekiranya tak muat, boleh koyakkan lagi. Muat tak? Muat free size. Muat. Okey, samakan di atas dengan bawah. Okey, samakan atas dengan bawah tadi. Okey, kalau badan dia macam ni sesuai, tutup belah sini. 1. Okey, tutup kiri dan belah kanan. Kalau bisa kata badan dia besar, selit kat belakang dia. Okey, sekali kita tengok. Tadi 2 lapis. Kapas tu dikira 1 lapis, 3 lapis. Ini 2 kanan, 2 kiri, tambah lagi 4, 7 lapis dah. Kain tutup atas badan mayat. Okey, dah siap ni. Saya akan duduk sebelah kepala pula. Okey, sekejap ya. Alright. Sekarang ni mayat kita letak sini. Okey, duduk sini. Okey, duduk sekali. Takut belakang tak nampak. Boleh. Belakang sikit. Okey, boleh bang? Ke depan sikit. Okey. Ini kita tutup kat sini. Ada kalau boleh atas sikit lah. Tapi sekiranya kita tak boleh nak tutup atas kepala, tak apa, tambah kapas lain. Okey, tambah kapas lain nak tutup rambut dia ni. Kita pun ambil kapas lain. Lipat sikit sebab tak nak bulu-bulu kemas-kemas. Tutup bahagian kepala dia. Angkat kepala dia sikit, tutup. Nak bagi kemas sikit. Beriman Okey, kita ambil gulung-gulung sikit kapas, letak kat dagu dia kalau sekata nak bagi kemas. Alright. Kemudian ni kain serban 1 meter tadi. Okey, kita ada 2 lapis kita ada dia lipat ni. Kita guntingkan bahagian lipatan ni. Gunting sebab kita nak separuh je. Okey. Alright. Ni lipatan dia ni. Lipatlah dalam 2-3 lipatan kat ujung tu. Lipatan kecil. Dia akan jadi begini. Okey. Nak letak mana ni? Letak kat bahagian kepala dia. Centerkan dia sama kat bahu dia. Ni saya bagi tips lah. Okey. Dia akan jadi begini. Tangan kita luruskan, pegang sampai ke telinga dia, angkat kepala dia, selitkan di bawah kepala dia. Macam ni. Kemaskan. Nampak tak?
Jadi kalau rambut dia panjang macam chef sekalipun, selit je. Contoh mudah dia kan. Dia kalau meninggal dia tak boleh ikat, kena buka, selit kat sini. Okey, sabulai kain lagi nak buat apa? Okey, selai kain ni kita lipat dua. Kita lipat lagi dua. Lipat lagi. Lipat lagi. Lipat lagi. Okey, dah ada lipatan ni. Okey, daripada bawah dagu ni kita tarik, selit saja di belakang kepala dia. Maka dia akan nampak grip sikit. Ketat tak? Okey ada Siri bercakap dengan mayat. Selalu Siri bercakap dengan jin kan. Okey, tarik sini, dia akan tutup mulut dia. Jadi tak payah ikat. Okey, dah siap. Kita nak pakai celak, pakaikan celak. Lepas tu ambil kapas tutup hidung dia semua. Pakai minyak atas semua. Kemudian ambil selai kain lagi. Biasanya orang akan letakkan kapas dekat muka dia. Kalau kita letak kapas terus, ada orang datang nak tengok mayat, kita buka kapas, kapas tu melekat dekat muka dia. Jadi nampak tak kemas. Apa cara yang paling baik? Letakkan kapas di atas kain. Kain tu kita lapis kat muka mayat begini. Orang datang nak tengok, saya lah begini. Tutup buka. Okey, part ni lah kita akan panggil waris-waris dia tadi. Mai bang, sayang dia. Dia akan menangis, tu biasa. Mai anak bongsu. Sedih dia kan. Oh lama. Lama sikit. Tak apa. Gitu. Okey, dah selesai dah. Alright. Mai senyum ingat bagus senyum. Okey, mai baik kan. Okey, kemudian dah selesai, semua keluarga dah selesai, tutup mayat tu. Kemudian barulah kita kafankan. Tapi sebabkan dia masih hidup, jangan tutup muka dia. Okey. Okey, kita tutup. Okey, seorang jaga, jaga bahagian kaki. Ambil selai ni. Tadi 7 lapis. Lapisan yang ke-8. Dapat kaki? Rapat sikit kaki? Senang araskan. Okey. Tutup sini, buka muka dia sikit. Lagi dia nafas. Okey. Tak buat cekak, tu kumpulkan. Kumpulkan yang tu kain tu. Okey. Baik, kain yang seterusnya tutup. Okey. Rapatkan. Ni bang, tolong tarik ni. Tarik. Okey, ada orang dia tarik sehingga tegang. Dia kata tak nak komot-komot. Tarik tegang kan. Bila tegang sangat, badan mayat sakit. Nampak bentuk badan mayat. Jadi kita menyeksa mayat sebenarnya. Jadi apa nak buat? Jangan tegang-tegang sangat. Ini bukan badan uniform. Tak nak komot-komot. Letak saja, kemaskan dah. Okey, ni tips tambahan. Sekiranya alamak tak cukup bunjut, yang tu lebih pula, apa nak buat? Okey, kain ni tahan. Duduk atas kain ni. Duduk atas kain ni. Okey, duduk. Seorang lagi duduk atas kain. Duduk atas kain ni, kain ni. Nak tahan, jangan bagi bergerak. Jangan kuat-kuat. Okey, duduk atas kain ni. Okey, jadi cuba tarik. Tarik ke bawah. Tarik bawah. Kuat-kuat. Macam tu. Boleh tarik. Mayat takkan sakit. Sakit tak? Okey. Cuba saya pula buat. Sakit tak? Tarik sana, tarik. Best kan? Just very good. Jadi kita adjust kiri kanan ikut center dia. Okey, dengan syarat benda ni kita kena pegang. Okey, barulah kain yang terakhir. Okey, 10. Tutup kain. Okey, selitkan tepi. Yes, masih bawah, selit. Yang tu buat bunjut terus. 10 dan 11. Tengok, 11 lapisan kain menggunakan 10 meter saja. Okey. Okey, dah siap. Okey, sekarang ni kita nak ikat. Yang tu ikat tali kecil tu kat ujung. Okey, jadi dekat lutut, dia ikatan dia sebelah kiri. Ikatan tepi. Ni kat pinggang, ini dekat badan dia. Belah kiri je. Kiri. Kat lutut, atas sikit. Lutut atas sikit. Okey. Pinggang atas sikit pinggang.
Okey, ni kalau tak sampai tarik sikit. Ikat ribbon. Okey, kenapa mayat ni kita kena ikat tepi? Yes, pertama sebab senang nak buka dalam kubur, mayat akan mengiring kanan. Senang orang dalam kubur nak buka. Kedua, kenapa dia kena ikat tepi? Sebab TI semua ikat tepi. Okey, dia senang nak buka. Ikatan ribbon jangan ikat mati. Kalau kita ikat mati, 3 orang yang dalam kubur tu nanti menyumpah kita. Silako siapalah ikat mati ni kan. Orang mula hujung buat bunga sikit tak apa. Bunga sikit. Bagi kumpal sikit lah. Pandai lah. Okey. Bagi bunga sikit. Ni pasal tak nampak bunga ni, pasal tak tutup habis. Banyak buka mata Okey. Dah siap? Okey. Next up whip. Taburkan minyak wangi, minyak atas badan dia semua. Okey, ambil kain batik tu. Okey, sunat tasjiah nama dia. Tutupkan atas badan mayat dengan selai kain. Okey, tutup. Okey, selitkan tepi. Sunat selit tepi. Okey, kita buka sikit. Okey, selit dik. Alright, dah siap. Sampailah masa kita untuk rukun yang ketiga, solat jenazah. Okeylah, 12.18. Fazhur kan? Nak kat mana? Bukit Permata ke mana? Ya. Kali balik apa Kumpan mesti juga. Okey, situ senang. Boleh Alright. Jadi kita nak tengok pula solat jenazah. Boleh tak kita angkat mayat Rasulullah? Kalau biar dia tinggal dia. Biar dia bangun sendiri. Ambil kain tadi kan? Kain lebih. Kita nak buat angkat mayat. Nak bawa masuk dalam, nak solat jenazah. Okey. Okey, bentang, buka. Kita nak guna cara tadi. Okey, lurus ke sana. Lurus sana. Nangkan kau ni. Ni. Gulung separuh. Okey. Ni abang kat sana. Gulung macam tadi lah gulung. Gulung dulu. Ni ngiringkan dia. Ngiring. Okey, masuk separuh. Senang. Sakit dia perlahan, jangan seksa dia. Okey, angkat. Alright. Tarik sebelah ni. Ambil kain tu. Rasanya. Okey, mainlah tolong angkat. Pahala banyak tau angkat mayat ni. Jom. Gulung sikit. Aku nak video dia apa gambar. Gulung dulu ben kuat. Ni tengah ni, support tengah. Boleh. Nak bawa ke dalam? Oh, tak habis lagi. Tak apa, kita tak depan. Okey, support kepala dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan baik perlahan. Okey, up. Itu tak habis gulung tu. Ujung tu, royak nanti. Dah siap Okey. Okey, kepala sini, kaki sana. Macam tu betul. Alright. Buat okey sana sikit, belakang sikit. Okey, cantik. Dah siap. Boleh solat jenazah. Ada waris nak tengok dulu? Okey, baik. Yang perempuan dah sudah ya? Okey, saya terus kepada solat jenazah. Boleh duduk dulu tuan-tuan. Boleh duduk dulu. Mana speaker tadi? Mic. Ni. Mic tu. Mic. Okey. Alright. Baik. Sekarang kita nak solat jenazah. Okey. Minta dalam 3 orang 4 orang siapa yang boleh duduk depan ni je. Mai nak tunjuk action dia, kedudukan mayat. Mari. Mari je. Bismillah. Alright. Saya nak bagi gambaran saja. Okey, mai. Alright. Okey, katakanlah ni imam tengah. Okey, mai 3 orang kat belakang ni. Okey. Baik. Sebaik-baiknya solat jenazah ni dibuat 3 saf. Katakanlah ni ada 4 orang. Okey, macam mana nak buat ni? Ada ulama kata buat 2 1 1. 2 orang seorang-seorang. Ada kata tak payah, straight ni pun tak apa. Jadi nombor ganjil.
Okey, kalau ada lebih, lagi bagus buat lebih. Tak payah memanjang satu saf ni. Buat 3 saf atau lebih, lagi banyak, lagi bagus. Yang disunahkan ialah dari sudut kedudukan imam. Imam ketika Rasulullah SAW solatkan jenazah lelaki, Nabi solatkan setentang dengan kepala dia. Duduk kat kepala dia. Kalau jenazah ni jenazah perempuan, imam akan duduk setentang dengan pinggang dia. Sini imam tengah sikit. Kalau perempuan, itu kedudukan dia. Kalau pondan, macam mana? Atas je. Kat kepala dia juga kan. Yang kat atas dia kepala juga. Baik. Kedudukan mayat pula, kadang ada pertikaian. Kepala mayat mana? Kanan ke kiri ke apa? Jadi keliru. Itu kaedah sahaja. Ya, ada yang mengatakan, yang biasa kita tengok, kepala lelaki sebelah kiri, kepala perempuan sebelah kanan. Ini kaedah, bukan disebut mana-mana hadis tak sebut. Kaedah, tak salah pun boleh buat. Tapi kalau sebaik-baiknya, seafdalnya ialah lelaki dan perempuan kedudukannya sebelah kanan. Kedudukan dia. Kenapa? Kerana dikubur kepala lelaki, perempuan tetap belah kanan. Sama je kedudukan dia. Jadi itu yang lebih baik. Tapi kalau tempat tonton dah biasa guna cara kepala lelaki sebelah kiri, teruskan, tak ada masalah. Okay, yang sunnahnya ialah imam. Kepala mana? Lelaki kepala, kalau perempuan pinggang. Baik, nak solat jenazah ni simple. Kalau tak ingat, alamak usolli ala hadza maiti, mengeja pula kan. Tak payah, Melayu cukup dalam hati. Sahaja aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir makmum kerana Allah Ta'ala. Tak payah sebut laki perempuan pun dah tahu dah depan laki perempuan. Imam pun angkat takbir. Imam angkat takbir, Allahu Akbar. Okey, makmum ikut Allahu Akbar. Takbir pertama baca surah Al-Fatihah. Bacalah surah Al-Fatihah tu sehingga akhir ayat. Ni pusing, ni tak pusing? Tak boleh. Tak boleh next. Tak boleh, kena adjust balik. Baik, takbir pertama surah Al-Fatihah, terus Al-Fatihah. Tak payahlah kita baca iftitah ke Allahu Akbar kabira walhamdulillah, rajin pula kan. Orang dah takbir kedua, dia tak habis lagi kan. Terus Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tak payah baca doa surah yang lain. Takbir yang kedua, imam takbir kedua, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kita baca selawat. Paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau panjang, selawat Ibrahimiyah. Macam mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, tu sunatnya selawat Ibrahimiyah. Kemudian takbir yang ketiga, imam Allahu Akbar. Allahu Akbar ialah doa ke atas mayat. Kalau jenazah lelaki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia panjang lagi, itu pun tak apa, ambil. Kalau ni jenazah perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazah ramai, ada 2-3 jenazah, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau jenazah pondan, sudah. Pondan ni macam mana Allahumma fir lahu hahum. Sudah. Jangan jamak semua sekali. Ataupun kata Allahumma fir lahaha, kata tetap Allahumma fir lahu juga, ya. Baik, kemudian takbir yang keempat, salam. Okey, imam kat takbir keempat Allahu Akbar. Kalau imam tak baca doa, dia terus salam, kita pun salam lah. Itu sunat je. Kalau dia baca doa, doanya ialah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana wa lahu. Tukarkan hak kepada perempuan, hum kepada ramai. Time belajar ingat, tapi time solat jenazah betul-betul tiba-tiba blank. Allahumma la hawla wa la, lain ni kan. Try lagi lah. Allahumma lakasumtu, lagi jauh perginya. Maka tak payah teruskan. Nak baca juga, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian imam pun bagi salam.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak, salam yang pertama tu wajib ya. Kalau kita kat Mekah Madinah, imam takbir keempat tu ringkas je. Allahu akbar. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun ikut Assalamualaikum warahmatullahi. Apa pula imam senyap ni? Kita tak teling belah kiri lagi kan? Macam ni jam kita kan. Tak payahlah, tu je wajib. Ya, tempat kita je yang biasa kanan dan kiri ya. Jadi kita ikut sajalah mana tempat tu. Selesai solat jenazah, maka sampailah tempat kebumi. Sebelum sampai ke tempat kebumi, saya nak cerita pula solat jenazah gaib. Solat jenazah gaib ni berlaku kerana dua sebab. Pertama, jika mayat tu dah siap ke bumi. Kedua, jika mayat tu jauh daripada kita, meninggal kat mana? Nun kat Rusia sana, jauhnya Rusia. Jadi kita boleh buat solat jenazah gaib. Syaratnya ialah mesti mayat tu dah siap mandi dan kafan. Call orang sana, dah siap kafan belum? Dah. Okey, baru boleh. Dah siap mandi belum? Belum, dalam freezer lagi. Tak boleh lah kan, freezer lah peti mayat kan. Tak boleh, kita nak solat dulu. Okey, baik. Jadi bila nanti saya akan terangkan juga, cuma kita nak skip kepada bab ke bumi. Okey, ke bumi mayat. Okey, okey abang kat hujung sana. Okey, 3 orang dalam duduk. Okey, duduk tu. 3 orang duduk melutut, duduk melutut. Okey, seorang kat sini. Bang, mari sini. Saya nak bagi gambaran okey kedudukan mayat di dalam kubur. Okey. Sekarang ni kita nak kena pusing dulu mayat, sebab saya nak tunjuk kat sana. Okey, angkat je kain ni. Angkat kain ni, pusingkan mayat kepala kat sini. Gulung-gulung sikit, gulung-gulung sikit ni, angkat. Kena angkat dia. Gulung sikit. Okey. Oi, jangan. Bukan patung tu, pusing. Alright. Okey, baik. Letak di situ. Sunuk dia kan. Okey, buat duduk dekat sini tadi, duduk 3 orang tadi. Okey, ujung-ujung 3 orang kat tengah-tengah ni. Duduk melutut. Mai. Nak gambarkan situasi dalam kubur. Okey. Ketika di kubur duduk lutut. Ketika dalam kubur, katakanlah ujung dengan ujung ni ialah orang daripada atas. 3 orang ni orang yang dalam kubur nak menyambut jenazah. Maka pertama kita alihkan kain batik ni dulu. Keluarkan. Dan okey, bawa keluar tepi. Okey, letak tepi. 3 orang dalam kubur ni dia akan menyambut jenazah dalam keadaan tangan kanan ke bawah, tangan kiri di atas. Cuba buat. Seluk dia. Tangan kanan bawah, kiri atas. Kanan bawah, kiri atas. Okey, peluk dia, peluk. Kiri atas. Okey, angkat daripada orang atas, terus pas ngiringkan dia ke belah kanan. Sebelah sana. Dia akan mengiring macam tu keadaan dia. Okey, mayat kedudukannya wajib mengiring ke kanan. Okey, ngiring betul-betul. Ngiring betul-betul. Alright. Kemudian buka tali dia. Sebab tu saya kata jangan ikat mati. Ikat riben, letak sebelah kiri. Kalau kita ikat mati, orang dalam kubur ni menyumpah kita. Cilaka siapa ikat mati ni kan, kan? Aku nak cepat ni, sempit ni, habis kata semua kan. Buka kepala dia. Okey, orang yang bahagian kepala ni kena buka bahagian muka dia. Okey, buka muka dia. Selakkan kain tu, selak, nampak muka dia seketul. Cuba rapatkan dengan dinding tanah. Sekiranya tak kena, orang atas tolong kepalkan tanah sedikit, letak kat hidung mayat. Kemudian yang bahagian depan ni selakkan kain macam ni je. Hukum membuka muka mayat, hukum sunat. Ciumkan tanah ke muka mayat, sunat. Yang wajib mengiring. Mengiring ni wajib, tak boleh terlentang. Sebab itulah orang atas tolong kepal tanah, letakkan tanah kat belakang mayat ni, supaya dia tidak mengiring. Dah confirm dia takkan terbalik, barulah kita 3 orang ni naik ke atas. Okey, baringkan dia dulu, sian dia. Okey, 3 orang ni dah naik atas. Kemudian kubur dekat Malaysia ni dia ada 3 jenis. Satu, liang tengah. Biasanya kita kat sini liang tengah. Jenazah papan lahat. Ada tempat yang biasanya belah-belah pantai timur, lahat tepi, L. Mayat tu dimasukkan kat tepi ni, lahat tepi. Ada yang guna keranda, belah utara tanah dia, tanah gambut, dia guna keranda. Jadi keranda tu diletakkan dekat tengah-tengah.
Jadi bagi kes jenazah yang guna keranda ataupun lahat tengah, tanah pertama yang kita nak jatuhkan pada papan lahat tu, kita elakkan daripada berbunyi. Biasanya orang letak apa? Tikar kain kan, tikar mengkuang tu, dia tadah ke atas tu, orang pun turunkan tanah tu pun tak berbunyi sebab atas tikar. Dah penuh tanah atas tikar, dialihkan tikar tu ke atas, diratakan balik ke atas papan lahat tu, baru diturunkan tanah macam biasa. Kenapa? Kerana adab kita pada mayat. Jangan sampai mayat tu rasa takut. Sebab apa? Mayat tu dikembalikan pendengaran dia. Dia dengar apa yang berlaku. Jadi kita tak nak dia rasa bimbang, takut lebih. Maka tahanlah adab kita pada mayat. Okay, boleh je nak kampus terus, tapi itu kaedah kita, adab. Dah tanam, tinggikan sejengkal, buat bukit sikit. Selesailah dalam bab pengebumian mayat. Kita nak tabur bunga ke, nak air ke, terpulang. Ada sunnah dia, tetapi jangan berlebihan. Nabi pernah renjiskan air di atas kubur anaknya Ibrahim. Bolehlah kita renjiskan air, siram air sikit, boleh. Tapi janganlah kita buat seorang satu baldi, anak 10 orang kan, banjir kubur tu dengan jiran-jiran sebelah banjir kan. Sikit saja. Nak tabur bunga pun boleh. Nabi pernah pacakkan pelepah tamar dekat atas kubur, orang yang di dalamnya terseksa. Kata Nabi, selagi daun tu masih segar, masih hidup, selagi tu menyejukkan orang dalam kubur. Kita boleh, kita tak ada tamar, kita guna apa? Daun pandan. Taburlah daun pandan. Tapi jangan berlebihan pula. Sepanjang-panjang kubur tu bunga ros, bunga kekwa, bunga kembong, apa semualah kan, macam-macam bunga ni tak boleh pula ya. Baik, bersederhana. Selesai bab pengebumian jenazah. Okey, kau apa nak kebumi ni? Pasu ada tak waris sini? Tak ada Ambil gambar dia dah. Kau rumah duduk dengan siapa? Mak ayah? Mak ayah tak ada sini? Wedding? Mak ayah kahwin lagi? Habis? Oh, kahwin kawan. Ambil gambar, hantarkan mak ayah dia. Keluar daripada kenduri lagi sini. Okey baik. Tu kenangan dia lah, bagi pengalaman kat dia ya. InsyaAllah panjang umur dia kan. Okey, terima kasih. Kita biarkan dulu kat sini, lepaskan dia dulu. Buka balik. Saya nak sambung cerita tadi. Ada beberapa perkara yang kita tangguh tadi tentang solat jenazah gaib. Baik, solat jenazah gaib ni tuan-tuan dan puan-puan, dia dilakukan ketika mayat tu dah siap mandi kafan. Dah confirm mandi kafan, dah siap dah? Dah, boleh. Berapa lama? Dia tempohnya dalam tempoh 1 bulan saja dari hari pengebumian dia. Sebab pernah berlaku di zaman Rasulullah, seorang tukang sapu masjid Nabi meninggal dunia. Ketika tu Nabi di luar musafir. Nabi balik, Nabi tanya, mana pergi tukang sapu ni, lama tak nampak? Okey tak bang? Okey, boleh? Hidup balik dah, insya-Allah. Siapa lah yang tanam Indonesia dia kan, panjang umur dia kan. Nabi tanya, mana tukang sapu ni? Kata sahabat, ya Rasulullah, dia dah meninggal dah bulan lepas meninggal. Kami dah tanam dia dah. Kenapa tak ada orang bagi tahu aku? Tengok mulianya kerja tukang sapu ni. Nabi sampai tanya mana dia kan. Maka Nabi pun dibawa ke kubur sahabat tu yang meninggal tu. Nabi solat jenazah di tepi kuburnya. Kata ulama, tempohnya ialah 1 bulan daripada hari pengebumiannya. Maka Nabi pun solat situ. Imam Syafi'i kata sebulan je boleh solat jenazah gaib. Ya, maksudnya masuk bulan yang kedua tak boleh dah, daripada hari pengebumian dia. Bukan hari kematian ya. Ada orang yang meninggal hari ni, kadang-kadang ada masalah, 3 hari kemudian baru ke bumi. Maka hari pengebumian itu dikira. Ya. Dan solat jenazah gaib ni syarat dia mestilah dipastikan dia memang mati. Contoh MH370 hilang, kerajaan dah isytihar dah mereka mati, kerana ikut undang-undang 4 tahun tak ada khabar mati. Tapi kita dari sudut agama, mana mayat dia? Mana kubur dia? Tak ada. Maka di sini tak boleh solat jenazah gaib kepadanya. Tak boleh, sebab tak ada bukti kematian dia. Dan juga begitu juga kalau orang yang mati lemas. Baru ni kan ada yang budak mati lemas kena gigit buaya kan. Dah tahu dah dia mati, nampak mayat dia. Katakanlah dia jatuh dalam sungai, tak nampak mayat dia. Mana ni? Tak tahu dah ni.
kemudian nampak tangan dia. Tu tangan siapa? Tangan dia tu ada cincin tu, bukti dia memang tangan dia. Maka tangan itu kita bersihkan, kita kafankan, terus ke bumi. Tak boleh solat jenazah gaib pada dia. Kenapa? Sebab manusia pada hakikatnya boleh hidup tanpa tangan. Bolehlah secara logiknya. Besok tu pula kaki dia dah siap mandi, kafan, tak boleh solat juga, sebab manusia boleh hidup tanpa kaki. Kemudian jumpa pula kepala dia, nak kena solat tak ni? Tentulah kena solat, dah kepala yang tinggal kan. Maknanya dah tahu, dah bukti memang dia dah mati, maka boleh solat jenazah padanya, ya. Solat jenazah gaib ni syarat dia mesti mayat sudah siap mandi dan kafan. Selesai bab tu. Kemudian dalam bab apa lagi kita tak sentuh lagi? Ada bab yang saya terlepas tadi? Apa tadi ya? Okey, tentang cermin tadi. Tergantung tadi kan. Kan malam kau fikir aku bodoh tak lepas lagi ni kan. Orang yang meninggal dunia, ke orang lama dia suruh tutup cermin, apa semua tutup cermin, TV semua tutup dengan cermin semua. Apa masalah ni kan? Kerana ia terkait dengan hukum edah. Orang perempuan yang meninggal, orang lelaki yang meninggal dunia meninggalkan isterinya, maka bermulalah hukum edah pada isterinya. Edah ni ialah hari kabung, ya, hari yang dia kena jaga diri dia. 3 syarat dia: tak boleh berhias, termasuklah tak boleh make up ke cantik, tak boleh berwangian, dan tak boleh keluar rumah tanpa sebab. 3 syarat utama dia. Okey. Jadi ketika seorang yang baru kematian suami dululah, maka orang perempuan dulu dia nak keluar rumah, macam mana orang perempuan sekarang ni? Mesti nak kena make up, nak kena cermin, apa, nampak muka, apa, tudung tersusun, tak boleh mengelebih macam ni, tiup ke apa kan. Memang kena. Dia akan nampak benda-benda macam tu bila dia tengok cermin. Oh, okey. Jadi orang perempuan dulu macam tu juga, tengok cermin, make up. Maka orang lama, orang alim dulu kata tak boleh berhias, suami awak baru meninggal. Dia akan cakap apa? Apa pula tu? Saya nak keluar pergi pasar, takkan tak boleh pula nak berhias kan? Saya nak make up sikit je. Dia tak faham agama. Jadi kita nak didik mereka ikut cara agama susah masa tu. Maka cara nak bagi dia ikut ialah orang lama akan menggunakan kaedah menakutkan. Jangan kau tengok cermin. Kenapa tu? Kalau kau tengok cermin, nanti kau nampak roh tu balik rumah. Ya ke tu? Tutup cermin. Semua tutup habis, semua tutup dengan TV semua tutup. Jadi bila dia tak tengok cermin, tak make up lah dia. Macam tuan-tuan lah ibu-ibu kan, lalu kat kereta orang ada tinted sikit gelap, pantang nampak cermin. Maka itulah kaedah dia guna pakai dulu. Dia tutup cermin sebab nak ngelakkan orang perempuan bermakeup. Itu kaedah dia. Bukan kerana roh balik ke apa tidak. Tapi sekarang ni kerana kita ada ilmu, maka kita pun tak buat makeup ke berwangian ke, sebab kita dah ada ilmu, kita ikut ilmu kita. Maka tak payah tutup cermin dah. Itu cara orang lama nak mendidik masyarakat ketika itu. Okey. Baik. Ada soalan lain? Ada? Ya, tuan-tuan. Okey, sekiranya tak ada, kita ada tayangan video yang saya janjikan. Sebelum kita tutup, sebelum kita tayang video, ya puan. Bagus soalan puan. Orang perempuan boleh tak ikut ke kubur? Maka dalam hal ini ada beberapa khilaf ulama. Antaranya mengatakan orang perempuan tak boleh langsung ke kubur, sebab orang perempuan dia bukan mengangkat jenazah, dia bukan turun ke lahat, dia bukan tolong kampuskan. Itu kerja orang lelaki. Bagi orang perempuan di rumah je. Maka perkara ini dipakai di Saudi. Maka mereka orang lelaki je buat. Tapi ada juga yang kata boleh, sebab Siti Aisyah pernah ikut pengebumian saudara dia. Bila dia bawa balik dari kubur, sahabat tanya, "Wahai Aisyah, kau ni daripada mana?" "Aku baru selesai kebumikan jenazah saudara lelaki aku, adik-adik dia lah." Kan Rasulullah larang orang perempuan pergi kubur? Katanya dulu Rasulullah larang, sekarang baginda benarkan. Maknanya boleh, kerana Nabi suruh kita ke kubur supaya ambil ibrah, pengajaran di atas kematian. Maka orang perempuan harus pergi ke kubur. Bagaimana pula seorang isteri? Isteri pula yang bermula hukum edah. Maka edah ini dia tak boleh 3. Tak boleh cantik, tak boleh berhias, tak boleh berwangian, dan tak boleh keluar rumah tanpa sebab. Maka keluar rumah tanpa sebab ni ulama bincang. Dia mesti berkait dengan sebab penting.
Hari ni kalau kita bekerja, kalau orang perempuan bekerja, suami meninggal, berapa hari dapat cuti? Ada tak dapat cuti 4 bulan 10 hari? Tak ada kan? Kerja apa 4 bulan 10 hari? Cuti bersalin pun 2 bulan je sekarang ni. 3 bulan dah kerajaan. 3 bulan 90 hari 98 hari tak salah saya. Kan? Mana sampai 4 bulan? Suami meninggal pun seminggu atau 3 hari je. Lepas tu cuti, ambil lah EL ke AL ke apa kan. Jadi dalam hal ini tetap tak boleh, dia kena bekerja. Maka ulama mengharuskan orang perempuan keluar bekerja dengan syarat dia pandai jaga batas dia. Buat kerja je lah. Begitu juga kalau orang perempuan nak pergi kubur, boleh ke tidak? Maka alasan utamanya ialah tak boleh, kerana orang perempuan tempatnya di rumah. Namun sekiranya dia rasa terganggu emosi dia, saya nak tengok juga, kalau tak lepas saya nak tengok juga suami saya, maka dibolehkan dengan syarat sekadar tengok kemudian balik. Tak bolehlah dia duduk tengah tu. Imam pula janganlah panggil, mana isteri dia, mana rumah dia, macam sini duduk depan dengar talqin. Tak payah, biar dia belakang, biar anak-anak je kat depan tu. Kita dengar je sampai jauh. Tak payah kita masuk celah tu. Jangan tonjolkan diri sangat. Lepas tu terus balik. Tak payah kata, okey kat surau nanti ada jamuan marilah datang lepas ke bumi nanti. Kita tak payah ikutlah, balik terus. Ya, kerana ia terkait dengan maqasid syariah. Orang yang keluar bekerja untuk menjaga hartanya, nyawanya. Perempuan yang pergi ke kubur, sekiranya dia baik, dia berjaga dirinya, itu lebih baik di rumah. Tapi sekiranya dia tak boleh kawal emosinya, maka itu memelihara akal dia. Kalau tidak nanti dia berdendam ke orang. Kau lah tak bagi aku kubur tu kan. Berdendam ke adik dia ke abang dia ke. Jadi benda ni tengok pada diri kita sendiri, kemampuan kita. Baik, Allahu a'lam. Okay, ada soalan lain? Ya. Baik, jika tuan-tuan dan puan-puan nak bertanya soalan lagi, tiba-tiba terfikir atau nak tengok rakaman ni balik, boleh tengok dalam page Ustaz Undertaker. Search saja. Ada Facebook, ada IG, ada TikTok. TikTok tu banyak mengaku lah. Ya. Orang perempuan disunatkan ke tidak solat jenazah? Ya, solat jenazah untuk semua, lelaki dan perempuan. Banyak kadang-kadang orang perempuan bila solat jenazah akan datang 1-2 orang yang akan jadi penghalau. Keluar perempuan keluar, orang lelaki nak solat, keluar kan. Kalau dia ada wuduk, solatlah sekali, dapat pahala 1 qiraat. Ya, nak kalau kat Mekah sana, setiap kali lepas solat jangan balik, mesti ada Bilal dia akan komatkan, salatul arwahi rahmakumullah. Kita duduk dalam tunggu situ, kita solat jenazah sekali, pahala dia 100,000 kali ganda. 100,000 kali ganda tu bayangkan macam mana. Dia bukan 100,000 pahala, kali ganda. 1, 2, 4, 8, 16, 20, 32 sampai habis. Maknanya 100,000 kali. Besar pahala je. Siapa yang tinggalkan rugi. Ya, buatlah. Allahu a'lam. Soalan lain? Ya. Yes. Biasanya orang letak tabung ke apa, tapi jarang orang letak tabung. Biasa dia letak jak. Kita pun heran, mana datang amalan bila orang meninggal dia letak jak kat pintu dia ataupun sebelah mayat. Rupanya jak tu bukan nak tadah air, nak letak tadah duit. Saya pun cuba kaji macam mana datang amalan ni. Rupanya, mungkinlah andaian saya, kalau letak tabung tu lubang dia kecil, duit mungkin kecil. Jak tu besar mulut mudah-mudahan besar lah masuk kan. Jadi tak kisahlah, tu boleh mudahkan orang kan. Orang kita dah faham dah, kalau letak jak tu tak duit dah tu. Jangan kita tanya mana air, tak ada air pun, jangan. Jadi duit tu kita sedekah pada waris. Bukan kata wajib ya. Nak masuk kena bayar. Kalau nak tengok mayat tak? Nak bayar dulu. Berapa dewasa, berapa anak? Tak ada. Sumbang je berapa pun. Itu lebih afdal. Sebab keluarganya, mungkin isterinya itu memerlukan duit tu. Duit tu bukan duit arwah duit suami dia. Duit isteri dia ataupun waris dia. Kalau waris dia kata nak guna duit ni, nak buat malam ni kita nak buat jamuan tahlil arwah, nak sedekah makanan pada orang, boleh. Tak ada masalah. Duit arwah dalam bank ke apa ke, dalam poket dia ke apa, tak boleh guna untuk duit beli buat kedai arwah ke, tak boleh.
tak boleh usik. Jangan kita kata abah tu ada RM1,000 dalam bank tu, keluarkanlah, kita buat kenduri malam ni. Tak boleh ambil duit tu, ya. Tu duit faraid, ya, tak boleh kita ambil lagi. Wallahu a'lam. Okey, soalan lain? Okey. Baik, itu di antara topik yang kita bincang lah dalam bab pengurusan jenazah ni. Ada satu bab lagi saya nak sentuh sikit lah. Sebab tadi kita bincang tadi nak makan lepas zuhur tak apa ke? Boleh tak ada kenduri kahwin lagi ni. Bab ni penting. Biasa kalau nak cium jenazah akan ada 2-3 watak muncul. Jangan kau tahan air mata kau, tidak. Kesat air mata. Jangan bagi tumpah air mata kat mayat. Dia akan cakap, kenapa? Sebab seksa mayat tu nanti, kata dia. Betul ke? Inilah salah anggap masyarakat. Air mata kita takkan menyeksa mayat, sesekali pun tidak. Walaupun kita kumpul air mata kita adik-adik 10 orang, curah kat muka mak tu semua, sikit pun tak terjejas mayat tu. Yang Nabi larang meratap. Meratap tu macam dia tak reda, walaupun tak sentuh mayat, dia mengamuk kat belakang surau, tumbuk dinding. Kenapa mak meninggal tak? Sedih pak. Imam pun tenang, kesabarlah kak. Timbuk imam kena. Itu tak reda. Maka dalam hal ini dia kena reda, maka baru tak menyeksa mayat. Air mata tak menyeksa mayat. Ya, kalau kita nak cium jenazah, betul-betul lah kata itu hari Ustaz Rafi cakap kuliah tak perlu pun, biarlah air mata ni kena mayat pun. Dia sengaja menangis, pakai seringus, lap kau mayat. Dah orang belakang nak cium juga, dia pun pergi, tinggalkan bahan bukti. Orang belakang pun sedih juga nak cium, buka kain. Tak apalah imam, saya reda kan. Hilang selera dia. Jadi air mata tidak menyakiti mayat, tapi menyakitkan orang belakang. Adabnya ialah kita lap dulu air mata sebelum cium mayat. Sekiranya tumpah, segera bersihkan. Bukan seksa pada mayat, seksa pada orang belakang. Okey, kena faham situ ya. Selesai bab itu. Okey tuan-tuan, jika tak ada soalan, saya nak buka video tunjuk dan kita akan matikan rakaman ni dulu. Bolehlah mati live. Okey, untuk live boleh tutup dulu. InsyaAllah besok kita ada kursus jenazah di Surau Al-Ihsan Taman Samudra. Besok kau ada nak repeat balik ke, bolehlah datang ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup live saja.